di dunia ni, durian Musang King adalah yang terbaik. Kerana rasanya yang berbeza dan rasanya yang lemak dan sedikit pahit, dan berbanding dengan durian Musang King atau durian dari negara-negara lain, kita adalah durian yang terbaik dari segi respon yang kita terima dari segi pasaran, terutamanya daripada China, kerana keadaan cuaca kita ataupun keadaan tanah kita, dan juga durian kita agak lebih natural berbanding dengan durian-durian negara lain. Raja di Malaysia tapi kita mahukan jadi maharaja di London dan England. Itulah topik dan fokus pada malam ini di 197 Musang King. Mahu kita keluarkan sebagai ekspor yang cukup berkeyakinan. Ekspor negara kita Malaysia ke negara luar. Masalahnya ialah kita tahu terutamanya orang yang datang dari benua Eropah dan Amerika melihat kepada durian itu baik, tapi menghidu durian itu mereka tidak dapat. Tapi cerita malam ini, segala itu boleh dilampaui jika kita ada tekad dan juga keupayaan dengan keusahawanan yang tinggi berserta dengan inovasi. Oleh itu, malam ini di atas set studio pun anda boleh lihat buah Musang King. Tetapi untuk membuktikan kata-kata ini, kita bukan hanya bercakap tentang negara kita, kita perlu meyakinkan masyarakat luar untuk kita mengeksportkannya. Jadi bagaimana nak pergi ke London? Kalau kita lihat sejak beberapa hari lalu, sama ada dalam surat khabar The Guardian, The Independent dan sebagainya, malah rancangan bual bicara BBC pun berkata tentang Musang King kerana buat pertama kalinya Musang King hadir di London. Oleh itu saya ingin terus ke talian bersama dengan saudara Khairul Nizam untuk mendengar pendapat beliau kerana beliau adalah Pesuruh Jaya Perdagangan Matrik di London. Mungkin beliau boleh memberikan cerita yang lebih terperinci tentang kehadiran kebanggaan Malaysia Musang King di London. Assalamualaikum saudara Khairul. Assalamualaikum saudara Kamarul. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Maaflah perbezaan waktu, sini dah malam. Okey, saudara Khairul, saya baca dalam talian surat khabar Guardian lah, Independent, malah BBC rancangan bual bicara mereka juga berkata tentang Musang King. Boleh saudara Khairul ceritakan tentang kesan kehadiran pertama kalinya Musang King di London ini? Okey, terima kasih. Sebenarnya kami pun tidak menjangkakan sambutan yang begitu hangat terhadap produk durian Malaysia jenama Musang King. Tak kala menerima diberitahu oleh pihak Foodwise, iaitu pengedar buah Musang King, buah durian jenama Musang King ke London, kami di pihak Matrik London berpendapat kenapa tidak kita tolong membantu mempromosi jenama durian Musang King di kota London. Jadi antara langkah yang kami ambil ialah kami telah membuat press release dan telah menghantar ke beberapa media perdana dan juga media sosial, dan sambutannya begitu hangat. Setelah pelancarannya pada 15 Januari di kota London, mendapat sambutan yang begitu hangat. Saudara Khairul, kalau boleh berikan contoh sambutan hangat yang tak disangka tu? Umpama bukan saja dari segi publicity, dalam tempoh seminggu selepas pelancarannya di Pasaraya Lung Fung, iaitu di Kota Raya London, stok durian King telah habis dalam tempoh yang tidak dijangka. Jadi baru-baru ini mereka, iaitu Foodwise, syarikat pengedar, telah mengantar lagi stok baru untuk dipasarkan di beberapa pasaraya di Kota London. Jadi saudara Khairul, menuju ke depan, apakah pesanan daripada matrik di London kepada matrik di sini dan kepada semua mereka yang berada di sini? Kerana kalau stoknya sudah habis, maknanya pasarannya kuat. Jadi bagaimana kita nak memaksimalkan kelebihan ini? Ya, soalan yang baik tu saudara Kamarul. Jadi bila kita bercakap tentang sesuatu produk yang menerima sambutan baik, kita harus pastikan, iaitu supply chain atau rangkaian pengedaran atau istilah berterusan, konsistensi. Di pihak di Malaysia, bukan hanya pengeluar, harus memastikan yang supply untuk produk
Musangking ini akan dari segi kualiti penghantarannya ke Perak London mesti berterusan tanpa gangguan. Jadi secara tidak langsung mereka harus melipat gandakanlah usaha untuk menambahkan dari segi pengeluaran dan juga penghantaran. Saudara Khairul Nizam, soalan terakhir saya, dengan cerita MasterChef yang jadi duta untuk Malaysia Kitchen pun telah berjaya menjadikannya sesuatu yang boleh diterima oleh golongan atasan juga kerana jadi risotto, dessert seperti aiskrim dan sebagainya. Memang betul Saudara Kamarul. Kami pada petang semalam pihak BBC telah menyiarkan dan telah membuat temu bual dengan Tim Anderson, iaitu bekas juara MasterChef United Kingdom 2010, dan beliau sendiri dengan daya kreativitinya telah mempelbagai gunakan cita rasa bagaimana durian ni selain daripada makan secara mentah, harus dibuat dalam satu bentuk menu sajian yang boleh diterima oleh masyarakat, bukan sahaja golongan Asia tapi masyarakat United Kingdom. Okey, terima kasih banyak Saudara Khairul, selamat menjalani hari ini dan selamat hujung minggu, dan insya-Allah kita akan terus lagi mungkin beberapa hari kemudian untuk mengetahui tentang perkembangan Musangking di London. Sekian, terima kasih Saudara Khairul. Itu tadi cerita di London. Jika kita boleh menembusi pasaran yang sebelum ini, secara tradisinya tak mungkin kita fikirkan mereka suka kepada buah durian kita. Kalau buah Thailand yang sudah berada di sana sekian lama itu, baunya tidak ada. Memang saya sebagai orang yang berasal dari Perlis yang terdedah dengan buah durian Thailand sejak kecil tahu jauh bezanya durian Thailand dengan durian Malaysia. Saya nak pergi rehat dahulu kerana saya banyak benda nak bicara dengan dua usahawan yang berada di sebelah saya. Anda akan nampak mereka sebentar lagi. Tadi mereka di Awani 745. Cabarannya sudah dilontarkan. Kita dengar matrik di London mengatakan bahawa pasarannya ada dan kuat. Bagaimana kita nak memastikan kelestarian rantaian bekalan itu berterusan. Bukan saja London, tapi itu boleh menjadi pusat untuk keluar ke negara-negara lain di Kesultanan Eropah. Misalnya, itu kita bicarakan selepas ini kerana saya rasa pengarah studio juga akan meletakkan visual sebelum kita pergi rehat itu. Visual Musangking telah pun ada di depan saya, tapi anda malangnya tak boleh membau, tapi saya boleh bau, dan lepas ini kita bicarakan dengan lebih hebat lagi tentang perkara ini. Kita punya durian jenis paling famous ini Musangking Musangking 101, 13, lagi itu red prawn. So sekarang durian dari Tangkak sini sudah semakin lama pun sudah famous ini di sini lah. This coming few year kita export di China, Taiwan, Hong Kong pun sudah ada export. Europe country coming soon lah. Itu kita kena pergi push kita punya durian lah. Sebab ni orang putih masalah dia tak pandai makan durian lah. Untuk Malaysia berdaya maju sebagai negara pengeksport dan negara yang kuat berniaga dengan pasaran global, bukan hanya barang-barang teknologi tinggi tetapi barang berkualiti tinggi, produk tempatan seperti buah durian Musangking. Dan tadi kita dengar pegawai matrik di London mengatakan bahawa Foodwise telah berjaya mengeksport dan menyebabkan buah durian Musangking ni ada di rak pasaraya di London. Dan Cecilia Ang, pengarah eksekutif Foodwise Network Sdn Bhd, ada bersama dengan saya malam ini. Di sebelahnya adalah saudara Abdul Latif Muhammad Nasir, pengarah ARTM Sdn Bhd, satu-satunya bisnes Bumi Putra yang terbabit dalam rantaian bekalan ini. Tapi saya nak pergi kepada Cecilia dulu. Bagaimana perasaan bila sekarang boleh ada peluang ekspor ke London, kerana sebagai seorang usahawan dan pengusaha tentunya inilah peluang yang ditunggu-tunggu kerana pasarannya tentu cukup berpotensi. Yeah, I'm very glad that
we received such a good response from the UK. And moving forward, we are going to, there's a very huge market for the byproducts, such as the durian paste and the vacuum pack Musang King durian, even chill pack. We are looking into further through this UK as a distribution channel to expand it to Europe. How did it? How was it started? What was the idea behind, going past this? Kalau di media sosial itu, this pungent smell that we cannot take, but we like the taste. How did you get past that to put it in London? Oh, okay. This we need a very the standard procedures, which is to comply to the strict health safety, the food safety requirement. And that is going to it involves the analysis and control of the durian from durian collection, durian, and then process and packaging. Okey, terima kasih untuk itu. Studio PCR kalau dah ada. Okey. Kita sekarang nak ke London sekali lagi kerana food wise ekspor di sana dijual di rangkaian Pasaraya Lun Fung. I would like now to move on to Mr. Zui Feng Bai. Mr. Bai, hello, are you on the line? Yes, I'm on the line. Yes, Mr. Bai, thank you so much for making time to talk to us here in Kuala Lumpur, Malaysia. The people here are so glad to hear that finally our pride and joy, the king of fruits here, Musang King durian, is there, being sold in your supermarkets in London. Can you tell us more of what's the response so far from your observation, and what do you hope for more in the future? I think at the moment the response has been fantastic for the last 2 weeks. We got a lot of interest, not only in terms of member of public, also from our colleagues and also traders, up to across UK. We have a well-established distribution channel in UK already. So obviously it's great news to have a fantastic product come to in UK. And really, at the same time, we've been selling durian many years, but mainly the durian came from Thailand. Yes. Sell frozen, we also sell lots of fresh. And the durian product itself at the moment is a growing market, growing every year. So obviously now we got this king durian, Awesome King coming in. So hopefully we'll make a very big story out of it. How big of the market are you looking specifically for this niche of durian? I mean, obviously the product is although it's not very known at the moment in UK, but it's well known in Southeast Asia, especially people from Malaysia. And a lot of people actually quite surprised seeing we're selling this product. Although at the moment the product is still in London, but going forward with our distributions and also the marketing that we do together with Cecilia and the Foodwise, I'm sure we can push up to north, up to Scotland and across the country. I think the market will be huge. Yes, Mr. Bai, are they just Asians in UK that's buying it, or is it also the Caucasians, the white guys are also getting past the smell and also becoming a fan? I think the same as anything, we have everyone needs first of all they need to get to know the product, so they know what durian is, and especially get to know a little bit more about our special durian. We had a BBC show last night, which is a very popular show called One Show. So they already talk about it. There's a big debate going on about the obviously the taste and the smell, everything. It's generating enough interest for the Western people to actually understand a little bit more about durian. At the same time, we already have existing customers. They are Westerns. They are buying durian already in our stores. And it's a growing trend at the moment in current market. With all this marketing and also the fantastic show they had last night, and I think we're going to have a great starting point. Okay. So with launching
obviously Musang King into UK, Yes. It will be no problem. Okay. Thank you so much, Mr. Bai. Hopefully you'll come down to see where it's coming from very, very soon, so we can have you in the studio as guest. Thank you so much. Thank you. Okay. Saya terpaksa pergi ke rehat yang terakhir, tapi apabila kembali nanti saya ada usahawan Bumi Putra Saudara Abdul Latif Muhammad Nasir, pengarah ARTM, yang pastikan bahawa dalam rantaian bekalan itu bahagian pembungkusan itu pada tahap piawaian antarabangsa, dan itu banyak membantu untuk produk ini boleh sampai ke pasaran luar negara. Itu kita bincangkan selepas ini. Terima kasih kerana masih menonton Agenda Wani. Kita masih membicarakan tentang Musang King. Satu studio ini berbau Musang King. Saya nak terus kepada saudara Latif, Abdul Latif. Bagaimana sebagai seorang usahawan Bumi Putra dapat masuk dalam rantaian bekalan ini? Kongsikan pengalaman itu dan juga apa kesannya boleh masuk dalam rantaian bekalan yang pergi ke peringkat global ini? Saya bernasib baik kerana berkesempatan berkecimpung dalam industri ini. Walaupun pada saya mungkin agak lewat. Peluang yang pada mulanya saya agak tak berapa yakin bahawa ia merupakan satu masa depan yang baik. Tetapi setelah menerokanya dan memahami potensi-potensi pasaran dan sebagainya, dan saya dapati ia sangat baik. Dan saya percaya dengan pesanan-pesanan akan datang, seperti pembukaan baru di negeri China dan sebagainya, satu pasaran yang sangat besar. Dan kalau ini kita dapat panggil servis dia dengan baik, dan kita rasa kita mungkin tak cukup durian kat Malaysia ni. Saudara Abdul Latif, Cecilia hanya seorang daripada ramai pelanggan yang saudara Latif ada, dan tentunya bukan saja London, negara China, Singapura dan sebagainya, Taiwan ke. Saya tengok kalau buka laman sesawang Pharma, untuk ke China tu kena sejuk beku pada negatif 30 darjah Celsius, 40. Ada banyak piawaian lah, AQ, SIQ dia dan sebagainya. Jadi sebagai seorang usahawan Bumi Putra yang kerap kali segala perkara ini menjadi halangan, bukannya motivasi, tapi saudara Abdul Latif berjaya melakukan semua ini dan kini nampak peluangnya. Sebenarnya saya tidak lihat dia sebagai halangan. Dia merupakan satu piawaian yang membantu kita menetap satu tahap standard yang supaya bila kita bekalkan barang-barang tersebut, produk tersebut, dia selamat, dia mempunyai kualiti yang baik. Kerana kita memang fokus kita ialah durian ini satu hadiah pada saya daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah, sebagai satu buah yang boleh menjadi satu premium item untuk negara. Pasal kita mungkin tak mampu nak cabarannya bagaimana anak muda sekarang, kerajaan nak dilahirkan usahawan tani graduan dan sebagainya. Mereka yang patutnya bersama dalam rantaian bekalan ini. Jadi kita tengok apa kesedaran mereka tentang perkara ini. Kita pergi dengan rakan saya Ian, dia pakar media sosial ni, dan tengok apa yang anak-anak muda media sosial ni katakan tentang perkara ini. Teruskan Ian. Tengok secara umumnya tweet-tweet yang diberikan secara umum mengenai durian. Kalau kita boleh lihat grafiknya sekarang, daripada Izam dia cakap jangan makan 20 ulas sebab akan menyebabkan demam dan sebagainya. Dan kalau kita tengok apa kata orang di UK, satu laman web telah membuat review bahawa daripada Bitov Imanovsky ini, dia berkata bahawa banyak orang di UK suka aroma durian yang tajam. Tapi ada juga yang tak suka, tetapi rasanya sudah mengatasi segala-galanya. Khususnya kalau kita lihat pada JJ, undian dari astrawani.com, dia menyatakan bahawa durian ni durian Musang King terlampau mahal dan dia tidak mampu untuk beli. Dan kita balik ke UK daripada Neil Fisher, dia berkongsikan berita daripada Daily Mail ataupun Telegraph itu sebagai satu excitingly stinky news ya. Dia anggap sebegitu. Dan Amanda Vickery di UK, dia cannot stand, tak boleh tahan dengan bau durian sebab pengalaman di Singapura, pengalaman buruk di Singapura ya. Dan seterusnya Will Dickman,
Dia mengatakan dia mengaitkan bau busuk di Lun Fong seperti yang dibincangkan tadi di Chinatown, UK. Dia satu bau seperti bau sewer katanya. Seterusnya Jenny Linford yang mengatakan bahawa orang UK ni dia suka makan durian yang segar, bukan yang jadikan aiskrim dan kek dan sebagainya. Dan kita boleh lihat juga daripada Facebook BBC The One Show yang bercakap mengenai durian hari itu, daripada Mike Howell yang suka durian walaupun berbau, tetapi dia kata begitu juga beberapa jenis buah di Eropah. Dan seterusnya daripada Dave Kingdon, dia dengar BBC The One Show tadi, dia mula teringat durian kerana dulu tak senang nak minum teh dan sebagainya, kerana kali terakhir dia menikmati durian pada beberapa tahun yang lepas. Dan daripada sini kita tahu bahawa ia mendapat sambutan yang baik dan juga ada orang yang tak suka tapi dia juga membelinya, Kamarul. Tapi Ian suka durian balik pulau kan? Saya sebenarnya tak makan durian. Okey, saja nak kacau Ian pasal saya tahu dia tak suka durian. Terima kasih banyak Ian. Kita tinggal beberapa minit lagi. Harga antara perkara yang diperhatikan. Bagi orang usahawan baguslah, tapi bagi pengguna mereka melihatnya, dan musangking dikatakan yang paling mahal. Betul atau salah itu saya nak tanya usahawan terbabit. Memang betul. Harga musangking even di pasaran pokok, maksudnya di farm price sudah menjadi tinggi. Itu menyebabkan memberi pulangan yang baik kepada peladang lah, tuan punya ladang. Purata berapa? Dalam jarak berapa? Saya ingat di peringkat buah di pokok mau di antara RM15 ke RM20 mengikut musim lah. Okay. Kalau musim buah banyak sekilo, dan kita agak rendah sikit lah. Cecilia, the price range and the sustainability for the future, as the awareness goes higher, the demand will go higher. As the demand go higher, supply needs to keep up. So how do you look at the price and pricing of musangking going into the future and the sustainability of supply? I think the price eventually will drop if the supply is abundant, and at this moment is pricey because the price we know there is always correspondent to the volume. Yes. So I believe the musangking durian in future, in times to come, when we have more supply, it will drop for sure. And as our production getting more. Okay. Soalan terakhir kepada saudara Latif adalah, kalau usahawan baru nak masuk ni, dekat mana, di mana dalam rantaian bekalan tu mereka harus masuk? Untuk durian ni. Untuk durian ni. Sebenarnya selain daripada buah durian ni, buah durian ni boleh buat byproduct sebanyak tak kurang daripada 20 byproduct. Yang pada ketiga ni kita nampak ada sudah diproses lah, proses sebagainya. Sebenarnya masa depan dia di bawah di byproduct ini. Kalau usahawan dapat menepati standard, saya ingat the whole global market is dan kita cakap tentang jutaan dolar Amerika, kalau tak bilion di masa depan. Terima kasih banyak saudara Latif, terima kasih banyak Cecilia, terima kasih banyak kepada anda yang telah mendengar tentang perkara ini. Kalau nak kata susah, ini anugerah seperti saudara Abdul Latif kata, saya nak pinjam kata-kata itu Allah SWT kepada negara kita. Dan musangking terkenal di Malaysia, bukan di Indonesia, bukan di Thailand. Jadi bagaimana kita nak memanfaatkannya? Pasaran global sudah menanti. Hantarkan pandangan anda sendiri. Berbagai platform yang Astro Awani ada, Facebook, Twitter, Instagram, atau terus ke aplikasi mudah alih iOS dan juga Android Astro Awani. Dan sekian, jumpa lagi. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.